الحمد لله القوي العزيز أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ويا أحباب رسول الله اتقوا الله واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم لعلكم تهتدون. Jamaah muslimin rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaat sekalian supaya sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya dalam akidah, syariah dan akhlak. Berpegang teguhlah kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan bersatu padulah kita semua demi mencapai rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala di dalam surah An-Nisa ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maksudnya, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran itu, maka Allah akan masukkan mereka di dalam rahmatnya, iaitu syurga, dan limpah kurniaannya, serta Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Sidang jemaah yang berbahagia, seorang sahabat Nabi SAW bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maksudnya, sesungguhnya sesiapa daripada kamu yang hidup selepasku akan melihat banyak berlaku pertelingkahan. Dikala itu hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kamu, dan jauhilah daripada mengada-ngadakan sesuatu yang baru, kerana sesungguhnya segala perkara bid'ah itu adalah sesat. Dalam hal ini mari kita perhatikan penegasan Rasulullah SAW dalam sabda baginda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maksudnya, sesiapa yang mensunnahkan satu sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya sehingga ke hari kiamat. Sebaliknya, sesiapa yang mensunnahkan satu sunnah yang buruk, maka dikatakan dosa dan dosa orang yang mengamalkan sehingga hari kiamat. Itu adalah pengertian sunnah dari sudut bahasa, manakala sunnah dari segi istilah mempunyai lebih daripada satu makna. Pertama, menurut ulama fiqh, sunnah ialah salah satu daripada hukum syarak yang 5 yang kita kenali sebagai sunat, iaitu sesiapa yang mengerjakan sesuatu amalan, dia akan diberi pahala, manakala meninggalkan tidak berdosa. Contohnya menunaikan sembahyang sunat, berpuasa sunnah di bulan mahram, bersugi sebelum membaca Al-Quran, mengucapkan salam kepada sesama orang Islam, bertanya khabar kepada jiran tetangga dan sebagainya. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, jelas kepada kita akan
amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa akan berlaku pertelingkahan demi pertelingkahan di kalangan umat Islam selepas kewafatan baginda, masing-masing mempertahankan pendapat mereka sama ada dalam urusan keduniaan maupun urusan agama. Betapa ramai yang akan tersesat kecuali mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fitnah yang akan terjadi kepada umat akhir zaman. Sidang jemaat yang berbahagia, kita sering mendengar perkataan sunnah Nabi. Kadang-kadang orang mudah mendakwa perkara ini adalah sunnah Nabi, amalan itu juga adalah sunnah Nabi. Tetapi sebenarnya tahukah kita apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut pengertian di dalam bahasa Arab, perkataan sunnah diambil daripada kata kerja sanna yasunnu sunnatan, bermaksud jalan yang dilalui oleh seseorang, sama ada terpuji maupun keji, baik ataupun buruk. Kerana itu ulama membahagikan sunnah kepada dua, iaitu sunnah hasanah, iaitu jalan yang baik, dan sunnah sayyi'ah, iaitu jalan yang buruk. Kedua, menurut ulama usul, sunnah adalah suatu yang dipindahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar bersedekah walaupun sedikit. Baginda suka berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda membudayakan sifat kesederhanaan dalam mengamalkan ajaran Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meringan-ringankan dan tidak juga melampaui batas dalam beribadat. Baginda tidak meminta umatnya beribadat sepanjang malam tanpa berhenti dan tanpa menghiraukan ahli keluarga. Tidak juga berpuasa setiap hari, dan baginda juga bernikah kahwin. Inilah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manakala ulama hadis mereka memperluaskan lagi pengertian sunnah dengan mengatakan bahawa sunnah itu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berbentuk perkataan atau perbuatan atau perakuan atau sifat tubuh badan dan akhlak ataupun perjalanan hidup junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada selepas dilantik Rasul ataupun sebelumnya. Kadang-kadang mereka menamakan semua itu sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, apa sahaja yang datang dan diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Sama ada bentuk wajib ataupun sunat ataupun perkara-perkara yang harus. Sekiranya jelas terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya fi'li, iaitu perbuatan sembahyang, bermula dengan takbiratul ihram, angkat tangan, doa iftitah, bacaan Fatihah dan seterusnya sehingga memberi salam. Semua itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaifiat sembahyang, apa bacaan semasa mendirikan sembahyang, apa doa-doa yang sunat diucapkan, bagaimana rukuk dan sujud yang betul, dan seterusnya daripada fi'li dan qauli sembahyang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh sekali-kali menokok tambah atau mengurangkan rukun sembahyang dengan sengaja, kerana itu adalah sunnah yang wajib diikuti. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib didatangkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halikun." Maksudnya, sesungguhnya saya telah tinggalkan kepada tuan-tuan sekalian, iaitu sunnah-sunnah seumpama di atas seperti kain putih yang bersih, malam seperti siang, dan tidak menyeleweng daripadanya kecuali orang yang binasa sahaja. Demikianlah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah meninggalkan sunnah melalui sirah hidupnya secara jelas.
untuk panduan kita semua, kecuali mereka yang ada kepentingan sendiri. Lalu mereka cuba mereka-reka atau mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam akidah, dalam ibadah dan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan adah dan amalan-amalan. Ingatlah selalu bahawa berhati-hatilah di dalam amalan yang berkaitan secara langsung dengan ibadah-ibadah khusus, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita umatnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Maksudnya, sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru di dalam urusan agama kita yang bukan daripadanya, maka adalah ia ditolak. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama Islam mengingatkan kita supaya tidak mengada-ngadakan sesuatu dengan sengaja di dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam, sama ada dalam ibadah atau di dalam adah, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah, kerana perbuatan sedemikian dikira perbuatan bid'ah yang ditegah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahawa bid'ah adalah jalan yang direka cipta dalam agama yang menyerupai syariat dengan tujuan berlebih-lebihan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang, bahayakah perkara bid'ah ini dalam agama kita? Sidang jemaah yang berbahagia, jawapannya ya, memang bahaya. Sebagaimana bahayanya wang palsu yang jika diedarkan di dalam masyarakat dan tidak dikawal, maka ia boleh meruntuhkan sebuah negara. Maka begitu jugalah kesan buruknya dalam perkara bid'ah ini. Jika ulama dan umat Islam tidak berhati-hati, tidak menjaga intipati ajaran Islam dan tidak mempertahankan secara sepakat, maka ia boleh merosakkan kesucian agama Islam dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita melihat adanya sebahagian daripada kumpulan-kumpulan sufi yang berzikir dengan meninggikan suara secara melampau di dalam atau di luar masjid, menari-nari semasa berzikir sambil dipalu gendang dan alat-alat muzik semasa berzikir, bahkan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda, terutama Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum secara berlebih-lebihan. Malahan ada yang menjerit-jerit, menampar-nampar dada dan pipi, kononnya kerana mengingati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh di medan perang. Begitu juga dalam masyarakat Islam Melayu kita. Kadang-kadang kita melihat berlaku di setengah kampung, di mana orang ramai mengusung jenazah yang telah disembahyangkan di rumahnya, kemudian dibawa masuk ke masjid berdekatan dengan semata-mata untuk lalu dalam masjid sahaja, dengan anggapan ingin mendapat barakah daripada masjid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidakkah perbuatan tersebut menyusahkan ahli keluarga si mati dan melengah-lengahkan urusan pengemumian jenazah yang wajib disegerakan? Inilah amalan bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dihentikan segera. Begitu juga sekarang ini wujudnya sebahagian masyarakat kita membuat binaan di atas kubur, dipasangkan marmar, dihiaskan kubur, diletakkan tirai di atas makam, diwarna-warnikan batu nisan serta diletakkan lambang-lambang tertentu. Begitu juga ada yang menghiaskan masjid surau secara keterlaluan, berniaga di dalam masjid, membuat bising, bergelak ketawa dan bertempik di dalam masjid. Inilah sebahagian daripada contoh-contoh amalan bid'ah yang wajib ditinggalkan dengan segera oleh kita umat Islam. Oleh itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada amalan-amalan bid'ah tersebut kita lakukan, mungkin kerana kejahilan, terikut-ikut dengan orang lain, ataupun kerana kealpaan kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul lagi lurus, maka hendaklah kamu mengikutnya, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan yang lain daripada agama Islam. Nescaya kamu akan bercerai-berai daripada jalan itu. Dengan yang demikian itulah Allah memerintahkan kamu supaya bertakwa.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير داد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في مصر. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب عليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة